Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jumaat kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pengikut harian Metro. Bertemu kembali bersama saya, Asriza Aris, dalam podcast yang dibawakan khas oleh harian Metro, podcast Apa-Apa Saja. Podcast yang membincangkan, platform yang mengupaskan apa-apa saja topik, apa saja isu yang akan dilontarkan pendapatnya, dikongsikan oleh panel-panel jemputan mengikut isu yang akan diketengahkan. Baik, dan pada hari ini, isu yang kita akan kupaskan, yang akan kita kongsikan dengan panel jemputan adalah isu yang sebelum ini pernah menjadi bualan sekitar tahun 2021, dan pada tahun ini ia mula menjadi tumpuan apabila isu ini dikaitkan ataupun membabitkan antara individu yang terkenal, dan hanya dengan satu perkataan ia boleh menggerunkan ataupun menakutkan hampir seluruh rakyat Malaysia. Hanya dengan satu perkataan saja. Tetapi sebenarnya banyak andaian dan spekulasi yang mungkin tidak betul. Jadi perkataan itu adalah ditidurkan. Stigma orang ramai berkenaan dengan perkataan ditidurkan ni pasti berkait rapat dengan pesakit yang tidak mempunyai harapan, yang tidak ada harapan, dan ia akan berakhir dengan kematian. Dan tetapi itu hanyalah spekulasi, hanyalah andaian. Tapi hakikatnya terdapat juga pesakit yang sedar semula, malah sembuh daripada penyakitnya selepas ditidurkan itu. Jadi itu topik yang akan kita kupaskan pada hari ini, dan bagi berkongsi dan memberi kefahaman dari perspektif perubatan, selain beberapa pengalaman individu yang pernah ditidurkan, yang juga pernah melalui proses itu. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan panel kita pada hari ini. Antaranya adalah pakar perubatan Dr. Faizal Amri Hamzah, pakar perundingan perubatan kecemasan Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis, yang juga pensyarah di Fakulti Perubatan di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Terima kasih, baik. Jadi Doktor, dah berapa lama berkhidmat dalam bidang perubatan, Doktor? Saya dalam bidang perubatan lebih kurang 26 tahun. 26 tahun? Jadi di kecemasan 23 tahun, masuk 24 tahun. 23 tahun. Di HUKM juga? Di HUKM. Hospital UKM. Yes. Okey, jadi tu nanti sebentar lagi kita akan kupaskan isu ditidurkan ni, Doktor. Dah jadi bualan dah sekarang ni. Ya, kita dah selalu dengar dah sekarang. Ya betul. Okey, baik. Panel kita yang seterusnya, apabila kita ada doktor, kita akan ada pesakitnya dan individu yang pernah ditidurkan. Jadi kita mesti nak tahu apa pengalaman-pengalaman yang akan dikongsikan. Jadi saya perkenalkan kepada anda Arif Rizwan Abu Nasir. Apa khabar? Yang juga merupakan video editor, betul? Penyunting video dan juga atlet Paralimpik. Ya, saya. Menarik. Mungkin kita boleh kaitkan ataupun kita bertanyakan juga atlet Paralimpik ni bagaimana dia berkecimpung dan bagaimana dia mengharungi melalui proses-proses kehidupan dia selepas ditidurkan pada suatu masa dulu. Mungkin itu akan dikongsikan selepas ini. Baik, tanpa membuang masa, Doktor, perkataan ditidurkan ni mula menghantui orang ramai, khususnya masyarakat di Malaysia apabila wabak COVID-19 melanda sekitar tahun 2000 di Malaysia. Jadi sebenarnya apakah definisi ditidurkan ni dalam konteks perubatan? Adakah sama maksudnya dengan koma yang selalu menjadi perkataan selain daripada ditidurkan? Adakah sama ataupun tidak? Boleh terangkan secara spesifiknya, Doktor, ditidurkan ni? Ya, Srizal, perkataan ditidurkan ni sebenarnya bolehlah saya katakan dia adalah misnomer bahasa Inggerisnya, mana gelarannya sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya pesakit memerlukan suatu kaedah rawatan yang memberi sokongan hayat kepada bantuan pernafasan, bagi pemberian oksigen yang bersifat invasif ataupun dia masuk ke dalam rongga badan. Jadi untuk melalui prosedur sedemikian,
maka pesakit akan mengalami kesakitan dan pengalaman yang mencabar. Jadi doktor akan memberikan ubat tahan sakit dan ubat untuk tidur. Jadi di sini dah mulanya perkataan memudahkan orang ramai, doktor menggunakan tidur lah. Jadi dia memudahkan proses perawatan intubasi ataupun pernafasan menggunakan mesin ventilator. Jadi itulah bermulanya. Jadi salah faham mungkin mereka ingatkan pesakit ini secara luaran nampak sihat bila ditidurkan, sebab tidur baru disambungkan mesin. Sebenarnya dia perlukan mesin. Baik. Sebab tu dia ditidurkan. Bagi membolehkan perawatan mesin tu berjalan dengan baik dan mencapai hasratnya lah. Baik doktor, kita simpan dulu yang bahagian bagaimana yang sihat, kelihatan sihat, macam mana dia boleh selepas ditidurkan dia boleh meninggal dunia, dan bagaimana pula yang sakit tiba-tiba bila ditidurkan boleh menjadi sihat semula. Kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi saya nak tanya dulu kepada Arif, merupakan pesakit yang pernah ditidurkan sebelum ini. Jadi boleh ceritakan dulu bagaimana awak boleh ditidurkan, Arif, dan maksudnya apa yang menyebabkan awak ditidurkan? Saya ditidurkan disebabkan kemalangan lah. Pada tahun 2015, 30 hari bulan 10 jam 3.30 petang. Oh, boleh ingat lagi. Saya ingat tarikh keramat. Okey. Di Rembau, saya residen. Saya dilanggar sebuah kereta. Saya menaiki motosikal lah. And then mengakibatkan saya tercampak ke depan. Tapi saya tak pasti dalam berapa jarak tu, menyebabkan ada hentakan lah di belakang kepala. Dan paling teruk sekali, kaki saya terkeluar tulang buku lali saya. Memang terkeluar. Dan tapak kaki saya dah berpusing. Dah tak normal lah. Time tu saya sedar. Jadi saya meniarap. Lepas saya accident, saya meniarap, saya sedar. Lepas tu dalam hati saya fikir lah, accident ke saya? Tapi bila saya pusing, saya bangun. Saya dah bangun separuh dah. Ada orang awam dekat tepi jalan kata jangan bangun. Dan dia kata jangan tengok belakang. Saya tengok belakang, terus saya terdiam, saya terduduk. Memang dah tapak kaki saya dah tak rupa apa-apa dah. Dan lepas tu saya dah jadi macam lemah. Orang awam tolong saya semua. Dan saya tunggu ambulans lah. Sampai di hospital, saya dimasukkan ke zon merah. Tentu sebelum nak masuk ke zon merah tu saya sedar lagi. Dan lepas tu saya dah tak sedar lah. Tapi saya ada tanya jugalah nurse dengan doktor. Diorang kata saya suspek lah, disebabkan ada hentakan semua. Jadi diorang tidurkan saya lah. Jadi dia lebih parah dekat bahagian bawah, belah bahagian kaki. Tapi kaki ada suspek lah di bahagian leher. Oh, jadi semasa sebelum ditidurkan tu sedar? Sebelum tidurkan tu nak kata sedar sangat tak lah. Sebab macam dah masuk zon merah tu dalam 50-50 lah, macam sedar tak sedar lah macam tu. Dan diorang kata pun saya ada darah saya banyak keluar. Banyak kelengan darah jugalah. Berapa hari ditidurkan tu? Saya ditidurkan tu tempoh dalam 12 jam ke atas lah. 12 jam ke atas. Dalam sehari je. Ya. Baik, itu berlakunya kemalangan dan ditidurkan. Sebenarnya banyak lagi, mungkin sakit jantung, ada masalah paru-paru doktor kemalangan pun ditidurkan. Jadi sebenarnya doktor, apakah indikasi untuk seseorang sakit itu ditidurkan? Sebab macam-macam penyakit pun boleh ditidurkan kan. Kita guna perkataan ditidurkan lah di sini ataupun intubasi jadi apakah indikasi sebenarnya seorang sakit tu untuk ditidurkan? Selalunya bila doktor merawat pesakit, dia akan melihat ada tak ancaman kepada dia punya pernafasan, pada dia punya saluran pernafasan dia, dan juga ancaman kepada dia punya pengaliran darah dan sistem badannya. Jadi inilah perkara utama lah. Sebab orang kata kalau kita tercekik kan, boleh mati on the spot lah. Kan? Kalau kita maknanya tak bernafas ni, sebenarnya dalam masa 5 minit tu otak dah rosak dah. Dah mati dah. Itu bantuan awal CPR yang tekan-tekan dada tu. Penting kan untuk kesinambungan oksigen ke otak. Faham?
Jadi bila contohnya macam kes Arif kan, jadi bila dia sampai ke red zone tu, itu pun dah menggambarkan betapa kritikalnya keadaan dia. Waktu dia masuk ke zone tu. Jadi mungkin saya nampak kat sini, saya tak tahu secara detail kan. Mungkin orang ramai tengok kaki tu yang risau. Mungkin doktor tak risau kaki tu, bekas kaki tu tak membunuh dia. Ya, betul. Tetapi yang bengkak di leher, cala mungkin kadang-kadang paru-paru dia pun mungkin lebam. Jadi menyebabkan doktor nak selamatkan nyawa dia terpaksa melakukan proses intubasi atau bahasa Inggerisnya intubation lah. Dan memasukkan satu tube kita panggil ETT, huruf E, huruf T, huruf T. Jadi dia masuk ke dalam trakea, saluran pernafasan kita. Jadi dia akan menyelamatkan trakea daripada tersedut muntahan ke ataupun darah, dan juga memberi bantuan pernafasan. Maka dia terpaksa ditidurkan. Jadi doktor akan bagi ubat tahan sakit yang kuat dan juga akan bagi ubat tidur atau ubat yang bagi sedatif lah bahasa Inggeris kan, bahasa sainsnya. Dan juga menyebabkan dia lupa. Saya percaya Arif tak ingat kan apa yang jadi kan. Sedar dah bangun semula. Betul. Dia kalau sedar dah bangun semula tu bagus tu. Dia tak bagusnya kalau dia sedar ketika masih lagi dalam proses tu. Ini adalah sebenarnya rawatan yang baik lah, sebab dia tak ingat sebelum dan tak ingat selepas. Sedar dah bangun dah. Dia tak sedar pun dia sebenarnya respon bila dia dah ada tube dalam mulut dia. Okey. Maknanya kita berbalik kepada Arif pula. Memang tak sedar sebelum ditidurkan tu. Saya macam tak sedar sangat sebab saya dah mamai dengan sakit ni semua, and then saya rasa macam ni pun tak boleh nak gerak sangat. Jadi saya macam nak kata macam mengantuk lah, macam tu. Kita nak buka mata tak boleh. Saya pun nak dengar sekeliling pun tak boleh. Tapi sebelum nak sampai ke zon merah tu, saya sempat nampak kelibat mak ayah saya lah. Jadi masa dah berada di zon merah, masih lagi dalam keadaan sedar, nampak mak ayahnya. Jadi apa perasaan ketika itu? Mungkinkah ada perasaan macam aku dah dekat dengan kematian ke? Jadi sebab masa tu tak tahu lagi akan ditidurkan kan. Jadi apa perasaan ketika itu? Time tu memang saya takut lah. Takut satu, and then memang sedih lah sebab saya nampak muka mak dengan ayah saya kan. And then mak saya memang dah nampak dia menangis. Saya tentu macam, ya Allah, kalau boleh tolong dapatlah saya jumpa balik diorang. Lepas tu dengan perasaan, nak kata, saya rasa time tu rasa sejuk. Rasa sejuk, rasa takut semualah. Perasaan takut tu tetap ada. Baik, itu perasaan sebelum ditidurkan, dan selepas itu sedar, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sihat. Jadi kita berbalik kepada doktor. Jadi berdasarkan stigma orang ramai yang berkatakan ditidurkan ni seperti macam jalan terakhir, tiada harapan. Jadi adakah ditidurkan ni dalam fasa perubatan dia merupakan fasa yang terakhir, ataupun ia adalah macam orang kata dia hint sebenarnya. Dia macam kalau dulu doktor terus keluar bagi tahu ahli keluarga tak dapat diselamatkan. Macam tu kan. Adakah ini merupakan satu proses yang nak bagi hint kepada keluarga ini jalan terakhir dan boleh siap sedialah untuk menerima secara perlahan-lahan mungkin kehilangan ahli keluarga ke apa ke. Adakah ini jalan terakhir? Itu soalan saya untuk diberitahu kepada keluarga pesakit, doktor. Ya, Srizal, mungkin saya boleh katakan jawapannya ya dan tidak. Saya bagi contoh lah, kita seorang yang masuk hospital untuk satu operation macam buang batu karang dalam pundi hempedu, maka beliau akan ditidurkan. Tetapi sebab beliau paru-parunya sihat, jadi lepas ditidurkan, dibuat operation dan ekstubasi, dikeluarkan balik tube tadi, maka dibangunkan daripada tidurnya dan dia elok saja. Jadi proses tidur tu dekat sini bukan menjadi punca kepada masalah dia, batu karang tu punca dia. Dan satu kisah yang lain pula, pesakit yang memang datang paru-paru dia rosak, sama ada sebab penyakit jangkitan kuman atau kecederaan jalan raya kan. Jadi mereka ni pula bila dia sampai, ataupun yang dapat kita panggil cardiac arrest kan, dia berhenti jantung dia, kita bagi rawatan CPR tu,
Jadi mereka ni perlu dibantu dia punya pernafasan untuk memberikan oksigen. Jadi doktor akan memasang pada ventilator untuk membolehkan dia berlaku, maka kita terpaksa tidurkan. Jadi dekat sini proses tidur tu tidak menentukan dia selamat atau tidak, tapi sejauh mana penyakit paru-paru itu dapat disembuhkan. Kalau penyakit paru tu sangat advance kan, orang kata dah terlambat lah, jadi mungkin nampaklah sebagai jalan terakhir. Kalau dia boleh sembuh dengan antibiotik sebagai contoh, kan, mungkin lepas 2-3 hari kita boleh ekstubasi, so dia selamat daripada penyakit tersebut, maka nampak dia selamat daripada ditidurkan. Jadi ditidurkan ni maknanya mungkin perspektif orang ramai yang nak dapat waris kan, atau mak ayah ke adik-beradik ke yang ditidurkan dan akhirnya meninggal, maka dia menampak sudut yang negatif lah kepada tidur ni. Bagi mereka yang contohnya macam pergi operation ke, sembuh dan ekstubasi semula elok je, dia akan dapati proses ditidurkan ni satu perkara yang rutin, satu benda yang normal. Begitulah boleh saya simpulkan. Okey, baik. Tapi itulah andaian dan stigma, spekulasi masing-masing kan. Mungkin ada antara mereka yang ahli keluarganya pernah ditidurkan dan meninggal dunia, lain persepsinya dengan orang yang pernah ada ahli keluarga yang ditidurkan tetapi sedar semula. Jadi andaian mereka berbeza-beza lah. Jadi tapi Srizal, saya rasa lah mungkin pandemik COVID ni dia sedikit berbeza. Sebab sebab saya nampak dia rentetan daripada pandemik COVID lah. Di mana dalam pandemik COVID ni dia menyerang paru-paru. Jadi ramailah pesakit yang kategori 4, 5 perlukan oksigen, maka mereka memerlukan ventilator kan. Jadi mereka lah yang ditidurkan. Dan pada masa itu pula kita pula PKP dan sebagainya. Jadi semua orang fokus kepada COVID je, hari-hari dengan COVID. So ramai yang tiba-tiba pengalaman sendiri atau membaca pasal ditidurkan. Dan kebanyakan yang ditidurkan ni penyakit yang dah sangat teruk. Jadi ramailah yang mati akibat ditidurkan. Sebenarnya dia bukanlah akibat ditidurkan. Dia sebenarnya penyakit paru-paru tu dah rosak. Jadi menyebabkan masyarakat terlebih tumpuan isu ditidurkan pada waktu inilah. Sedangkan ditidurkan ni daripada berpuluh tahun dah dilakukan kan, untuk berbagai sebab. Okey. Nampak itu sudah jelas konteks ataupun definisi ditidurkan sebenarnya. Banyak andaian sebenarnya ditidurkan ni, macam-macam saya dengar, banyak macam-macam saya baca di komen-komen berkaitan dengan ditidurkan ni, doktor. Kita berbalik kepada Arif balik. Pernah ditidurkan, melalui pengalaman itu. Jadi apabila ditidurkan dalam jangka masa yang panjang, sehari lebih juga. Jadi ketika itu apa yang Arif lalui ataupun ceritakan pengalaman ketika ditidurkan tu. Memang tak sedar, mungkin ada mimpi ke ataupun gelap aja sepanjang masa tu. Boleh ceritakan sikit? Sepanjang saya ditidurkan tu lah, ada saya alami mimpi. Macam saya mimpi arwah atuk saya. Berlamak saya lah. Dia just senyum je kat saya, tapi saya dapat rasa macam dia kata sabar, relax. Mesti riak muka dia tu lah. And then saya mimpi juga mak ayah saya. Lepas tu saya mimpi yang macam saya kata saya ni dah ke alam lain ke, ataupun saya akan sedar balik. Tapi benda tu saya macam saya terdiam je. Tapi ada nampak parent saya, dia just senyum kat saya. And then saya anggap itu macam berita baik lah. Itu je. Saya rasa macam itulah, memang nampak lah parent tu. Menarik. Itu saya mimpi. Menarik. Dia seolah-olah macam situasi yang dilalui oleh Arif ni seperti macam kebanyakan orang juga pesakit yang ICU, koma, yang turut bermimpi, dia seolah-olah berjumpa dengan orang yang meninggal apa semua kan. Jadi seolah-olah macam roh mereka keluar sekejap daripada jasad sebelum ni. Kita tak tahulah itu ni kan. Tapi pengalaman yang menarik juga yang Arif kongsikan. Jadi memang selepas sedar tu, adakah rasa macam bermimpi lagi ke ni? Selepas sedar tu ke macam mana? Lepas saya sedar tu, memang first saya nampak memang mak ayah saya lah. Saya macam kata memang syukur sangat-sangat lah. Tapi saya tak ada rasa macam mimpi tak lagi. Tapi memang
lepas saya dah sedar tu saya rasa sakit dah. Saya rasa okey. Saya kata ini betul. Ini betul, ni memang dunia realiti lah. Yang pertama saya pegang tangan mak ayah saya lah. Saya kata minta maaf benda dah jadi. Tak minta benda ni semua. And then diorang kata tak apa. Just ikut je benda ni. InsyaAllah boleh sihat. Ya, betul. Dah takdir ditentukan untuk hidup semula. Boleh saya katakan hidup semula lah kan. Baik doktor, kita tengok kes Arif tadi sebentar tadi, ditidurkan, disedar semula. Dan sebelum ni ramai yang kata ditidurkan jalan terakhir dan kemudian meninggal dunia berkait dengan akan berakhir dengan kematian. Tetapi sebenarnya banyak juga kes-kes yang sedar semula selepas ditidurkan. Jadi boleh doktor dapatkan anggaran peratusan berapa peratusan pesakit yang ditidurkan dan sedar semula? Mungkin doktor ada anggaran peratusan dia. Mungkin suruh saya menjawab soalan tu. Mungkin saya suka merespon kepada pengalaman Cik Arif tadi. Okey, boleh. Pengalaman berada di luar badan atau out of body experience ni, dia bukan isolated. Ramai pesakit yang merasa sedemikian. Ramai sini bukanlah maknanya beberapa lah. Bukan di Malaysia je lah maknanya. Jadi kalau kita kata tidur adalah mati kan, mati sementara, dan mimpi adalah mainan tidur. Jadi mungkin kedua-duanya betul. Sehingga saya tak dapat nak quote dia punya rujukan. Dia pernah ada satu kajian atau eksperimen dia buat. Pesakit dibawa ke bilik bedah. Mereka meletakkan setengah barang yang di atas daripada penglihatan kalau dia baring atas troli kan, macam atas almari ke. Kemudian dia tengok berapa ramai yang nampak atau tahu objek tu. Dan dapati signifikan ada yang nampak, seolah macam this out of body experience ni terbukti betul lah. Kan kita selalu kata adakah roh dia keluar kan. Kalau kata mati logik lah kan. Yelah, betul. Jadi mungkin perlu kajian lebih lanjut, tapi tak dinafikan bahawa segelintir orang akan ada pengalaman sedemikian lah. Seperti yang Cik Arif rasa tu kan. Jadi bukanlah satu kejutan lah bila kita dengar daripada pesakit. Ya betul, sebab banyak juga saya dengar daripada ahli keluarga, ada kenalan juga. Ada yang pernah masuk ICU. Jadi pernah juga yang jantungnya terhenti seketika, lepas tu berdenyut kembali. Dan mereka menceritakan pengalaman mereka bermimpi seolah-olah berjumpa dengan orang-orang yang dah meninggal dunia, sempat bercakap. Jadi itu yang saya katakan kemungkinan lah. Saya tak tahu, mungkin ada yang kajian yang lebih menyeluruh. Mungkin roh dia terkeluar sekejap, mungkin dapat berjumpa dengan orang yang tersayang dan kembali ke jasad untuk bernyawa kembali. Allah nak takdirkan dia hidup semula. Itulah. Jadi doktor, boleh kita sambung balik yang peratusan tadi tu. Sebab mungkin kat luar ramai yang nak tahu berapa peratusan sebenarnya yang selamat ataupun disedar semula daripada selepas ditidur. Untuk proses tidur ni bagi tujuan ventilator atau bantuan pernafasan, dia tidak ada kajian khusus terhadap pesakit yang ventilator, berapa ramai yang hidup atau mati lah. Sebab ventilator ni hanyalah sebahagian daripada rawatan kepada penyakit tersebut. Yang ada kajian adalah terhadap penyakit tersebut. Jadi tak dapat saya nak quote lah berapa in total. Tetapi just kata saya gambarkan bagi orang yang bilik bedah kan setiap hari buka kan. Majoriti adalah sekarang ni kita ada bius tempat kan, macam bersalin pinggang ke bawah saja. Tapi ada bius yang penuh lah kan tidur. Jadi ramai je yang akan buat prosedur bius penuh ni, yang mana dia memerlukan ventilation, ventilator tadi kan, intubasi tadi. Tapi dia bangun je hidup. Jadi kita perlu lihat pada konteks penyakit tu. Jadi kalau contoh sebagai penyakit COVID kan, kategori 5, tahap yang teruk dah, ada organ yang gagal. Kalau paru-parunya gagal, bila kita buat intubasi, jadi mungkin di sebalik rawatan dia tetap semakin gagal. Jadi nampaklah sebagai tidur ni adalah langkah terakhir. Tetapi bagi COVID yang mungkin dia lebih kepada jantung sebagai contoh, atau lebih kepada paru-paru yang belum dahsyat lagi, dengan rawatan dia
kembali pulih. Jadi akhirnya dia boleh bangun lah selepas beberapa hari ke atau setengah orang seminggu ke. Ya, betul. Cuma risiko dia bila ventilator ni atau dah pasang tube tadi, semakin lama dia menggunakan ventilator, dia berisiko juga terhadap kesan sampingan ventilator. Seperti dapat jangkitan kuman. Sebab pernafasan guna mesin ni dia tak sama macam pernafasan natural kita. Dia sedikit berbeza. Yang biasa ni adalah yang terbaik lah. Dan jadi kalau dapat jangkitan kuman tu, dia mungkin dah sembuh yang lain, dia meninggal sebab jangkitan kuman yang baru. Jadi orang mungkin beranggapan ventilator tu sebagai punca. Mungkin beri tanggapan negatif lah. Seperti saya kata lah, itu komplikasi kalau kita ventilator digunakan sangat lama. Jadi lebih meningkat komplikasi terhadap rawatan lah. Tapi secara umumnya bagi penggunaan yang sekejap, ventilator ni mencapai objektif dia, contoh Encik Arif kan. Dan bila dia dah sembuh, kita akan estubasi lah. Baik. Jelas. Jelas sekarang ni apa maksud intubasi ataupun ditidurkan sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak petikaikan jugalah bahawa ditidurkan ni tak semestinya dia akan berakhir dengan kematian. Jadi pengalaman seorang individu yang pernah ditidurkan, jadi ada perbezaan tak selepas ditidurkan tu? Mungkin ada tambah lagi dalam fizikal lah, selepas kemalangan ditidurkan. Jadi selepas sedar semula tu, ada perbezaan tak daripada sebelum dan selepas? Kalau ikutkan time saya ditidurkan tu, saya kena bius penuh. Jadi sebelum ditidurkan tu, saya punya rasa belakang badan ni okey. Tapi bila dah sedar, saya dah bangun, dia ada affected dekat belakang, dekat back lah. Itu mungkin kesan daripada kemalangan, efek daripada kemalangan juga. Untuk ditidurkan ni, ada tak mungkin perubahan dari segi mungkin nak berfikir, ataupun mungkin ada satu masa tu bila sedar tu, dalam masa beberapa hari tu mungkin tak boleh mengeja ke, tak nampak huruf ke, macam mana? Mungkin ada perbezaan. Saya jadi pendiam. Saya macam jadi pendiam. Tak boleh nak fikir sangat. Bercakap dengan family pun just sepatah dua kata. Dengan kawan saya yang datang melawat ke, family datang melawat, saya just senyum, borak sikit-sikit. Banyak lebih pada rasa badan ni macam tak boleh nak push. Saya dah tak boleh macam nak duduk sangat, saya baring je. And then fikiran saya macam tak boleh nak proses lah. Macam tu. Jadi dia ada simptom yang badan mudah penat, cepat penat kan. Baik, itu selepas ditidurkan lah. Kesan daripada kemalangan juga sebenarnya ya. Baik, kita berbalik kepada doktor. Soalan seterusnya yang ramai yang tak tahu sebenarnya, terdapat juga situasi yang mana pesakit kelihatan sihat sebelum ditidurkan. Banyak yang dikongsi kan, tambah lagi semasa wabak COVID-19 dulu. Macam-macam pengalaman dan banyak perkongsian daripada orang ramai di media sosial khususnya. Ada yang boleh, pesakit yang boleh video call dulu dengan keluarga, dapat bergambar dulu sebelum ditidurkan, ada pesanan-pesanan, dia kelihatan sihat, kelihatan normal, boleh video call. Tapi selepas ditidurkan, pesakit itu meninggal dunia. Jadi bagaimana itu berlaku sebenarnya doktor? Dia sihat luarannya lah, sempat video call lagi sebelum ditidurkan, selepas ditidurkan dia meninggal dunia. Jadi apa yang berlaku sebenarnya doktor? Saya agak tertarik dengan situasi ni sebab apabila doktor ingin melakukan intubasi, ia bukanlah satu keputusan yang dibuat secara naluri. Ia berdasarkan keperluan pesakit lah. Selalunya disebabkan kalau kes COVID tu kerana keperluan oksigen diperlukan oleh badan, namun paru-paru tidak dapat memberikan secukupnya. Jadi kita tahu oksigen di udara ni hanya 21%. Kalau kita buat ventilator tadi, kita intubasi, boleh memberikan 100% oksigen. Jadi doktor biasa akan buat ujian darah, chest x-ray atau x-ray dada, dan melihat mungkin doktor akan nampak penyakit ni dia punya pergerakan dia, mana boleh nampak semakin teruk. Jadi kadang doktor memerlukan satu timing yang sesuai
Kalau dia terlampau awal pun tak bagus. Kalau terlampau lambat orang kata dah miss the boat kan. Jadi betul kadang-kadang masa sini pesakit mungkin masih nampak elok lah. Walaupun bagaimanapun bila kita periksa dia punya oxygen saturation kan kadar peratusan oksigen menggunakan jari tu rendah. Kita ambil darah di arteri dia pun dapati rendah. Jadi dia dah berlaku kegagalan dia punya fungsi pernafasan. Betul. Jadi di sini doktor akan ingin melakukan intubasi supaya dapat memberikan rawatan oksigen lebih baik. Jadi mungkin itu nampak dia masih sihat, so-called masih sihat. Jadi apabila doktor dah intubasi telah dilakukan, bernafas guna mesin, dia bergantung kepada pergerakan penyakit tu. Setengah pesakit dia semakin merebak dan semakin teruk lah di sebalik usaha kita, maka dia mungkin tak boleh kembali daripada ventilator tu. Kalau kita cabut ventilator dia akan matilah. Dan setengah orang mungkin rawatan tu berjaya, penyakit itu tidak merebak dan dia semakin kurang, maka dia boleh diekstubasi, boleh dibuka balik lah dan boleh bernafas macam biasa. Jadi itu saya rasa mungkin nampak setengah pesakit nampak kita kata masih elok, sempat video call sebagainya, tapi selepas beberapa jam penyakit tu sebenarnya yang melarat. Bukan masalah ventilator tu atau intubasi tu, tapi penyakit paru telah merebak dengan cepatnya. Maknanya luaran dia sebenarnya nampak normal, tapi dalaman dia sebenarnya teruk. Itu yang kebanyakan hospital terpaksa mengambil langkah untuk menidurkan pesakit-pesakit tu. Dan kebetulan masa wabak COVID-19 dulu, ahli keluarga tak boleh datang nak melawat. Jadi itu yang timbulnya video call sebab hospital ataupun doktor memberi peluang untuk video call ataupun nak bagi kata-kata semangat ke kata-kata terakhir sebelum dia ditidurkan. Jadi itu antara jawapan yang sebenarnya menjawab persoalan yang katanya normal tapi selepas ditidurkan meninggal dunia. Sebenarnya dalaman dia doktor, dalaman dia yang sebenarnya yang menentukan selepas ditidurkan tu dia macam mana. Jadi doktor, sedikit saya nak tambah. Ditidurkan ni kan tak kisahlah daripada wabak COVID-19 ataupun isu-isu lain, penyakit lain, jantung, paru-paru ataupun kemalangan sendiri. Ada tak pengalaman doktor sendiri dan pasukan doktor sendiri, pesakit ataupun keluarga pesakit menolak untuk ditidurkan ni? Ada tak macam bila kami terpaksa menidurkan pesakit ni, jadi ada ahli keluarga ataupun pesakit sendiri menolak untuk ditidurkan? Ada tak pengalaman macam tu doktor? Ya, pengalaman tu ada. Ada pengalaman yang mohon ditidurkan. Oh, ada juga yang mohon untuk ditidurkan. Ada pengalaman yang tak mahu ditidurkan. Menarik. Okay, bagi kes yang tak mahu ditidurkan, selalunya doktor akan beritahu bahawa mungkin waktu sekarang waktu terbaik. Namun sebab pesakit masih dalam keadaan sedar, kalau dia tak mahu ditidurkan, jadi mungkin kita terpaksa lewatkan lah. Tapi bila sampai ke tahap yang mana dia tak boleh buat keputusan lah, sebab dia dah contohnya badan dah makin bereaksi, karbon dioksida semakin tinggi menyebabkan dia jadi hilang sedar. Jadi doktor terpaksa buat juga untuk menyelamatkan nyawa. Jadi semakin disedar, pesakit semakin memiliki keputusan buat memiliki kebolehan buat keputusan. Tetapi semakin tenat pesakit, semakin doktor memiliki keputusan untuk menyelamatkan nyawa dia. Jadi di situlah dia punya dilema lah. Kadang-kadang kita nasihat lebih awal, sebab kita dah nampak mungkinlah masa contohnya 6 jam nanti makin teruk, baik buat sekarang. Kadang-kadang pesakit masih sedar, mungkin dia tak nak, jadi kita mungkin terpaksa delay kan. Kadang-kadang ada berlaku. Tapi ada juga yang melihat bahawa proses ditidurkan ni seolah rawatan. Mana macam ayah dia sesak nafas teruk tadi. Ya, betul. Bila dah tidur je tenang, dah selamat. Dia pun salah faham. Jadi merasakan macam ayah saya dah lega dah. Sebab bila pakai mesin, doktor menentukan kadar pernafasan dia. So dia tak akan bernafas kencang macam tadi lah. Mungkin doktor setkan 12, 16 kali bernafasan seminit. Jadi dah nampak tenang. Jadi dengan ubatan tekanan darah yang mungkin semakin naik sebab doktor bagi ubat untuk naikkan tekanan darah. Ini memberi persepsi kadang macam dia rasa ayah dia dah selamat. Sebenarnya ayah dia mungkin semakin tenat. Sebab itulah kita terpaksa tidurkan. Jadi
Apabila akhirnya ayah dia meninggal, dia rasa terkejut sebab macam dah tidur tadi dah selamat. Sebenarnya dia tidak memberitahu dia dah selamat. Cuma kita bersakit nampak diam lah. Jadi ini persepsi yang berbeza oleh orang yang melihat lah. Jadi ada juga yang minta ditidurkan sebab dia merasakan macam inilah rawatan kan. Yang apa? Yang definitif untuk penyakit ni. Jadi sebenarnya ia boleh menjadi rawatan yang definitif jikalau masalah tu bukan baru-baru lah. Contohnya macam dia dapat jangkitan kuman yang teruk, kita panggil sepsis dia dapat shock, tekanan darah dah rendah, organ dia gagal, dipanggil septic shock, bahasa perubatan lah. Jadi mungkin puncanya di kaki. Tapi dia dah sangat beraksid, kita terpaksa tidurkan. Tapi paru-paru dia elok. Bila kita dah rawat kaki dia di bilik bedah dan sebagainya dengan antibiotik, maka dia boleh sembuh lah. Tapi kalau dia dapat jangkitan radang paru-paru dan kita tidurkan, tujuan yang sama juga. Cuma paru-paru untuk dia sembuh tu, dia bukan kaki kan, dia terlibat dengan pernafasan. Jadi kalau dia boleh sembuh, alhamdulillah lah, kita boleh ekstubasi. Tapi kalau dia berterusan semakin tenat, maka akhirnya dia boleh meninggal dunia. Jadi situlah dia punya persepsi yang berbeza pada waris-waris lah. Baik, faham. Okey, jadi jelas bukan semua yang menolak. Sebenarnya ada yang mohon untuk ditidurkan. Menarik perkongsian daripada doktor kita sebentar tadi. Balik kepada Arif, selepas ditidurkan tu kan, jadi okey, kita difahamkan Arif sekarang bergelar atlet Paralimpik jadi selepas ditidur tu, berapa tempoh lama untuk Arif untuk segar semula dan dah boleh bergelar sebagai atlet Jadi berapa tempoh lama untuk segar semula selepas kemalangan dan ditidurkan tu? Time saya kemalangan tu, kalau kan saya masih belajar diploma lah. Jadi, time tu saya SEM4. Jadi tempoh saya nak sembuh tu makan masa setahun lebih. Setahun lebih? Ya, kalau kan saya dah operation lebih daripada 3 kali. Dan saya banyak kali ditidurkan sebab kaki saya infection. Besi yang masuk dalam kaki saya ni dia infection. Memang banyak kali infection. Jadi banyak kali lah operation. And then saya dah daripada hospital Seremban, saya pindah ke hospital Keluang sebab time tu family duduk sana. Dan di Keluang lah memang banyak proses. Saya operation kat sana, masuk besi buat sana. Jadi kali ikutkan lepas saya dah sembuh tu 2018 barulah saya segar, badan saya dah okey semua, saya dapat habiskan belajar saya semua. Lepas tu saya, time tu saya masih down. Saya masih down sebab saya dah jalan dah tak macam orang biasa. Saya tak balance, kaki saya kiri saya dah pendek sebelah. Jadi saya nampak satu video di YouTube, di TV juga. Time tu TV3, tak silap saya time tu baru habis Sukan C KL yang kita tahu rumah lah. Saya nampak Paralimpik. Saya nampak Paralimpik. Saya kata, saya beritahu abah saya, "Bah, maknanya saya boleh main lagi. Bion boleh main lagi sukan. Boleh ke? Yakin ke?" Saya kata, "Cuba dulu." Then saya tekad, saya cari dekat Google Majlis Paralimpik. First MSN, and then MSN, saya call MSN kata saya transfer ke Paralimpik, bahagian Paralimpik. Saya call Paralimpik, dekat situ diorang tanya saya sukan apa yang saya boleh main. First kali saya main sitting volleyball lah. Saya main volleyball sebab sebelum ni saya main volleyball. And then diorang transfer saya ke Persatuan sitting volleyball Malaysia lah. Dekat situ lah diorang minta nombor telefon, and then diorang nak video saya, cara saya berjalan, sebab dia ada kategori dia. Start daripada tu bermulanya kejaya saya sebagai atlet. Atlet Paralimpik. Volleyball saja ke ada sukan lain? Untuk city volleyball saya main untuk negara lah. Kalau untuk negeri untuk saya main badminton. Negeri badminton. Negeri bermain badminton. Ada dua sukan lah. Yeah. Itu pengalaman dia. Orang yang ditidurkan, pernah ditidurkan. Selepas itu ditidurkan sebab kemalangan. Tapi selepas tu bergelar atlet.
satu perkongsian yang menarik sebenarnya. Itulah takdir yang dikatakan. Jadi ada tak sepanjang tempoh untuk pulih itu ada mengambil rawatan tradisional, jumpa dengan tradisional kampung tak ke ada. urut ke apa tak ada? Urut tu nak kata urut tu biasa. urut biasa je lah. Tapi lebih banyak pada hospital lah. Baik doktor. Ini antara yang saya dapat di media sosial, yang mana ada segelintir individu yang menyarankan pesakit yang mendapatkan rawatan ataupun yang akan ditidurkan ni, ada segelintir individu atau segelintir sekumpulan individu ni menyarankan supaya jangan pergi ke hospital untuk ditidurkan, tetapi dapatkan rawatan tradisional dengan mendapatkan herba, ubat-ubatan tradisional khususnya. Jadi apa ulasan doktor sebenarnya mereka yang menolak untuk ditidurkan ni dan menyarankan untuk mendapatkan rawatan tradisional, doktor? Seperti saya dah beritahu tadi kan, rawatan nak diberi adalah rawatan oksigen kan, menggunakan ventilator. Jadi buat masa ni tidak adalah pengganti contohnya dengan rawatan jamu-jamu ke herba ke yang boleh menggantikan fungsi itu. Mungkin rawatan yang mereka maksudkan lebih kepada rawatan kepada penyakit yang memerlukan ventilasi tu kan. Contoh kalau dia ada penyakit paru-paru ke kahak, mungkin mereka merasakan ubat tu boleh bantu segi pengawalan kahak dan sebagainya. Mungkin itu yang mereka maksudkan. Secara one to one tak adalah. Jadi untuk penyakit, untuk rawatan lain tu kita tak ada pendapat lah, sebab kita tak ada kajian khusus kan sama ada keberkesanan dia macam mana. Walaupun traditional and complementary medicine, perubatan tradisional dan alternatif dengan dia mungkin pada setengah penyakit ia bersesuaian. Cuma bagi untuk ditidurkan buat masa ni tak nampak ada pengganti dia lah. Jadi macam saya kata lah, tujuan doktor nak tidurkan tu berdasarkan penyakit asalnya apa. Jadi kita tak boleh melihat kepada menggantikan ventilator tu, lebih kepada apakah penyakit yang nak dirawat tu. Ya, betul. Sebagai contoh tadi lah, kalau dia nak masuk ward kan, dia kena appendix. Ada tak herba yang boleh sembuhkan appendix sebagai contoh? Dia bila nak buat operation appendix, dia kenalah ditidurkan. Maka ditidurkan tu bukanlah rawatan. Sebenarnya dia adalah membolehkan rawatan appendix tu dibuang secara operation. Saya tengok Gaza kan sekarang kan. Ya, betul. Ada orang yang doktor buat operation tak ada bius. Betul kan? Tak ditidurkan. Jadi adakah kita hendak begitu? Betul. Dia betapa trauma lah kan, betapa trauma sakitnya, dan dia terpaksa tanpa bius kan, sebab dia tak ada buat bius. Jadi kalau keadaan aman macam kita ni, kita akan tidurkan lah. Tidurkan dan kita buatlah operation, baiki luka dan sebagainya. Ya, betul. Supaya dia pun tak ada trauma mental tadi kan. Mungkin macam Cik Arif tadi kan, mungkin trauma tu segi accident saya percaya, bukan segi ditidurkan tu. Lebih kepada accident. Memberikan, dia panggil post traumatic stress disorder kan. Lepas satu insiden yang dahsyat yang beri kesan psikologi kepada kita. Kadang beberapa bulan lepas tu kita akan rasa macam murung, hilang arah. Kadang-kadang kita rasa macam tak menentu. Kadang-kadang boleh tengang-ngiang. Kalau kita bawa motor lagi ke apa ke, teringat je. Dulu pondok macam ni jatuh. Rasa ni melayang ke tidak ni. Dia boleh begitu. Jadi dia bukanlah kepada ditidurkan tu. Lebih kepada penyakit accident lah dalam kes ni. Jadi saya percaya dalam kes lain juga lebih kepada pengalaman yang dilalui lah. Jadi waris yang melihat mungkin nampak lagi teruk, dia terkesan sebab pesakit tak sedar. Macam Cik Arif kan, Cik Arif tak sedar, tapi mungkin pada mak ayah melihat betapa pilunya rasa melihat dalam keadaan Arif tak sedar kan. Nurse jaga hari-hari, cuci tiup. Mungkin dia bergerak tapi dia tak ingat, because dia ada kesan ubat itu panggil amnesia, dia akan lupa lah. Seterus saya suka nak sentuh pengalaman Arif. Lesu atau lemah selepas. Mungkin dua faktor lah. Accident pun satu, kesan ubat bila kita tidur pun satu. Bila kita bagi ubat tu, kalau kita nak buat pemudahan, dia akan ada ubat yang
melegakan otot. So dia mungkin akan ada kesan sakit-sakit badan. Aksiden pun samalah, boleh kesan sakit badan. Biasa kita akan jadi sehari 2 hari lepas aksiden. Dan juga kesan ubat tu, sakit baki dia akan rasa lesu, lembab. Cuma biasanya sebab kita masuk tiub ke dalam trakea, beberapa pesakit kan komplain sakit tekak. Betul. Lepas daripada ekstubasi tu. Saya tak tahu adakah Cik Arif mengalami perasaan tu ke tidak. Arif macam mana Arif? Ada rasa? Ada rasa tekak. Saya rasa macam bila nak minum air ke, nak makan ke sakit. 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 Sebab dia kan dia masuk. Ya, dia mesin bergeser. tu dia masuk bergeser sampai ke tekak sini. Mesin tu dia masuk. Lepas tu dia ada buka dekat dalam ni kan. Di dalam tu dia ada balon yang doktor akan kembangkan supaya udara masuk ikut mesin, tak keluar lah. Dia masuk paru dan dia keluar elok. So dia jadi seal lah, dia block kan. Dia kawal lah. Jadi dia menyelamatkan paru-paru trakea daripada cecair perut yang mungkin naik ke atas. Kalau cecair perut masuk paru-paru boleh membawa maut lah. Okay. Faham. Arif sendiri pernah ditidurkan, trauma dikatakan tadi. Jadi kalau selepas ni andainya ada, kita tak minta, tapi ini sekadar macam pandangan ataupun mungkin daripada Arif sendiri. Kalau andainya selepas ini dalam keadaan sedar, terpaksa ditidurkan, adakah menerima untuk ditidurkan tu? Kalau benda tu memang untuk sihatkan saya ke, untuk pulihkan lagi, saya terima. Tak serik Tak serik. Tapi time saya dimasukkan tiup tu doktor, kali aku kan doktor kata dia dah masukkan bius tu dah banyak, kuantiti dia banyak, dia kata mungkin sebab faktor badan saya besar. Tapi dalam saya sedar 4 jam selepas operasi. Masa dalam operasi tu saya sedar. Tiba-tiba saya tersedar. Tentu saya sedar. Saya buka mata, saya boleh panggil yang nurse kat situ. Saya minta air. Tapi saya tak ada dalam cakap yang jelas lah, sebab ada tiup kan. Saya cakap saya minta air. And then nurse tu terkejut lah. Bila dah habis operation, dia kata dia orang tak pernah jumpa macam tu. Dia kata saya tersedar. Sedangkan bius tu dah, dia orang kata dah banyak dah bagi kat saya. And then dia orang biuskan balik lah. And then saya pun dah tidur balik. Ini situasi yang rare sebenarnya ni. Tak jarang kalau jumpa dah dibius kan, tapi boleh sedar lagi. Satu dia tidaklah ia bukan sesuatu yang sepatutnya terjadi, tapi ia telah terjadi beberapa kali lah. Kadang-kadang saya bukan pakar bius bedah lah kan. Cuma kadang-kadang kita panggil light anesthesia. Anesthesia ni adalah perubatan bius lah kan, oleh pakar bius kan. Kadang-kadang mungkin operation tu sedikit lama, kesan ubat dah mula habis. Kadang-kadang doktor pun dalam dilema macam nak tambah lagi, dia akan lambat bangun pula. Dan kalau dia kurang, kadang takut dia mudah tersedar. Cuma nak tahu dalam masa kes tu Encik Arif, dia boleh gerak ke tak boleh gerak? tak boleh. Adakah masa tu pengalaman tu menakutkan ke ataupun macam mana? Takut. Rasa macam mimpi ke? Saya macam mimpi. Adakah rasa macam orang tak sedar, saya sedar? Betul. Ada. Dia selalu terjadi sebab selalunya doktor buat operation, kita bagi ubat yang juga melumpuhkan pergerakan kita. Faham. Jadi dia sangat menakutkan bagi pesakit bila dia sedar dari tidur, tapi dia lumpuh, tak boleh bergerak. Jadi dia macam terperangkap dalam diri dia. So sangat menakutkan. Jadi kadang-kadang ia terjadi. Jadi seperti yang Encik Arif alami lah. Saya tak tahu apa punca dia. Jadi bila terjadi, setengah orang akan terjadi macam tu. Biasa doktor akan top up, kita panggil tambah sikit ubat lah kalau operation tu melebihi jangkaan masa, atau kita nampak parameter tu macam dia dah mula bangun ni. Jadi kita tambah. Tapi kadang memang terjadi, ada orang dia boleh dah tersedar kan, tapi dia masih lumpuh. So dia macam kita mimpi lah. Kita nak cakap
kalau jumpa hantu kan nak cakap Allahu Akbar, dia tak keluar. Nak cakap tak keluar, nak kan? bergerak pun tak Bila boleh. keluar dah bangun dah. Dia tak keluar sebab dia sebenarnya dia lumpuh. Jadi dia pengalaman yang unik lah. Cuma ia boleh terjadi lah. Dan tidaklah terkejut. Cuma hasrat kita kalau boleh tak nak lah pengalaman tu kan. Baik, itu yang menarik yang kita kupaskan pada ni, topik ditidurkan. Jadi antara faktor sebenarnya yang mempopularkan istilah ditidurkan ni juga adalah yang mana pesakitnya terdiri daripada individu-individu yang terkenal, dan ramai juga selebriti yang pernah ditidurkan, antaranya penyanyi Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, dan juga yang terbaru pada tahun ini yang juga menyebabkan perkataan ditidurkan ni kembali menjadi bualan, tumpuan dan perhatian, penyanyi nasyid iaitu Allahyarham Suhaimi Saad, yang mana berita beliau, setiap kali berita beliau sebagai kami di Harian Metro akan melihat komen-komen daripada orang ramai, dan ramai yang mula berdebat, memberi ulasan ataupun perspektif sendiri berkenaan dengan ditidurkan ni. Dan saya rasa kejadian ini juga dilalui oleh Allahyarham Suhaimi Saad, yang mana istilah ditidurkan ni mula dibicarakan dan menjadi bualan. Dan yang paling terbaru, pelakon Ismail Alif ditidurkan beberapa hari lalu, dan kemarin dia mula sedar dengan membuka mata dan menggerakkan jari, namun masih belum lagi boleh bercakap, dan keadaannya kini masih belum stabil difahamkan. Jadi ramai yang mula berkongsi pengalaman masing-masing berkaitan dengan istilah ditidurkan ni, dan sudah pasti banyak spekulasi, andaian, perdebatan dan pendapat masing-masing yang dilontarkan. Jadi hari ini kita dah kupaskan, dah hampir 80% jelas. Jadi saya nak tanya berbalik kepada doktor semula, doktor. Jadi topik yang kita bincangkan hari ini, ditidurkan. Stigma masyarakat yang bincang kepada hari ini, sedar tak sedar sebenarnya kesannya tempias menjurus kepada pasukan-pasukan dan juga staf perubatan ni. Jadi pernah tak doktor berhadapan dengan situasi tegang dengan pesakit ataupun keluarga pesakit berkaitan dengan isu ditidurkan ni? Boleh ceritakan pengalaman doktor? Biasanya apa yang kita tembuhi mungkin apabila mereka ada, contohnya ada beradik yang setuju nak ditidurkan, tapi ada yang membangkang lah, tidak mahu ditidurkan. Jadi kita lebih melihat kepada siapakah orang yang layak memberi kebenaran lah. Jadi kalau anak tu mak atau ayah dia lah. Kalau dia contohnya kawan kan, mungkin kawannya lebih tak nak, tapi dia tak ada kuasa ke atas pesakit tu. Kalau pesakit ni dalam keadaan tak boleh buat keputusan, jadi kita perlu mendengar keputusan waris yang dari segi undang-undangnya layak lah. Jadi sebenarnya bila kita dah terangkan lebih mendalam, mereka faham, kebanyakannya menerima. Cuma peringkat awal tu mereka mungkin sedikit takut lah. Dan kita tidak terkejut kerana ini satu pengalaman yang negatif untuk mereka kan. Mungkin saudara kemalangan sebagainya. Jadi perkara itu sendiri tu dah satu shock kan, satu kejutan untuk mereka. Dan sekarang nak ditidurkan pula. Jadi mereka mungkin pergerakan masa yang pantas tu mereka belum menyerap semua maklumat lagi, belum menerima berita tu lagi. Tapi selepas penerangan, kebanyakannya adalah menerima lah. Jadi kita tak nampak sangat isu dia lah. Kecuali kalau pesakit yang memang ada menzahirkan semasa dia hidup. Contohnya kalau ayah dia berkata pada anak dia, kalau ayah masuk hospital nanti janganlah masuk tiup. Ataupun penyakit yang memang tak boleh disembuhkan. Contohnya dia ada penyakit berparu ke tahap yang dah advance, yang mana kalau kita intubasi pun tak boleh sembuh dah. Kan penyakit berparu dia mungkin yang itu kita pun tak buat intubasi, walaupun waris meminta. Dia bukanlah sesuka hatilah, nak tak nak kan, lebih kepada keperluan pesakit tersebut berdasarkan masalah yang dihadapi ketika itulah. Jadi bagi yang sudah memahami, selalunya menerima.
Tapi kadang-kadang penyakit yang memang orang kata terminal kan, kita dah tahu dah ini tak ada sembuh, iaitu kita dah bincang lebih awal. Jadi kalau keadaan dia semakin teruk, maka kita tak akan melakukan intubasi, walaupun diminta sebab dia tak boleh sembuh dah. Itu adalah terminal lah. Jadi dekat situ dia sedikit berbeza lah. Orang mungkin menerima bahawa dia tak dapat disembuhkan. Jadi begitulah konsep dia. Jadi dari segi isu ketegangan antara pesakit dan waris keluarga ni, bukan saja dalam situasi ditidurkan ni, sebenarnya dalam banyak dari segi-segi rawatan yang lain pun tetap ada kan, doktor, ketegangan antara pesakit dengan juga staf perubatan ni. Saya boleh bagi satu contoh lain. Pernah satu ketika tu pesakit ni dia tak sedarkan diri di rumah. Jadi ada seorang anak ini nak bawa ke hospital, panggil ambulans. Tapi anak yang lain tak nak, sebab rasa macam okeylah, dah sampai masa lah, macam dah nazak. Tapi anak ni masih insist, dia masih berkeras lah, tetap mahukan bawa ke hospital. Dan pada hari tu ambulans datang lah ambil, sebab anak ni nak bawa tadi. Sampai di hospital, rupanya dia cuma kurang gula. Bila kita cek gula darah dia sangat rendah, kurang daripada 2. Jadi menyebabkan dia jadi koma. Bila kita bagi je gula, dia membangun. Jadi dia daripada mati hidup semula. Dia bangun dan boleh balik ke rumah pada hari yang sama. Jadi pada hari yang sama, on the spot. Cuma kalau tak bawa hospital pada hari tu, dia akan matilah. Sebab dia tak ada gula kan. Betul lah dia nazak, tapi sebenarnya dia boleh. Jadi ini pun menjadi satu cabaran lah kan. Sebab sebaiklah anak yang seorang ni nak bawa berkeras bawa hospital juga dan berjaya bawa. Mungkin kalau kes lain juga tak bermaksudlah tindakan tu mungkin betul kan. Mungkin bila bawa rupanya ni dah terminal, mungkin kita pun tak boleh nak bantu. Tapi pentinglah untuk mendapat penilaian perubatan sebelum satu keputusan tu dibuat lah. Takut nanti kita buat keputusan yang salah lah. Macam dalam kes ni kan, sebaiknya cuma kurang gula, jadi sihat pun. Betul. Ini adalah antara contoh yang terbaik kepada masyarakat di luar sana yang ada sebenarnya kumpulan-kumpulan yang anti sebenarnya dengan perubatan moden ni sebenarnya. Mungkin mereka lebih pengaruh daripada agenda-agenda yang konspirasi seperti yang diwawalkan berkaitan dengan perubatan sekarang ni kan, perubatan moden sekarang ni. Ini ada contoh terbaik sebenarnya. Kadang-kadang kala kita tak mahir dalam dari segi contoh macam situasi tadi tu. Kalau tak dihantar ke hospital mungkin boleh meninggal dunia, sedangkan dia hanya kurang gula je sebenarnya, doktor. Satu contoh yang terbaik untuk membuka mata masyarakat di luar sana yang anti dengan perubatan moden ni sebenarnya, Pak. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast kita ni. Kita pun sudah kesuntukan masa. Jadi Arif sendiri, berdasarkan pengalaman-pengalaman apa semua, mungkin ada kata-kata ataupun nasihat kepada mereka yang perlu ditidurkan. Jadi mungkin boleh kongsikan perasaan sendiri dan sedikit pandangan ataupun kata-kata nasihat kepada mereka di luar sana yang bakal ditidurkan. Untuk yang sanalah, kalau boleh apa-apa pun kita kuatkan diri lah. And then kalau dah kata doktor suruh kita ditidurkan, kalau boleh jumpalah parent ke apa. And then kalau masih kuat lagi sebelum tu, kalau boleh minta maaf lah. Kita dapat borak dengan parent pun semua, ingat diorang. And then dengan keadaan sekarang COVID semua kan, dengan yang dulu, yang kes sebelum-sebelum ni, kita kena jagalah. Dan kalau boleh amal lah, hidup sehat semua kan. Sebanyakkan senaman. And then dengan sekarang batuk apa semua, kalau boleh banyakkan minum air apa semua. Betul. Menjalani gaya hidup yang sihat. Ya, betul. Sebab sekarang pun kita tengok banyak juga kes-kes semua, dah penyakit pun, wabak pun sekarang dah macam-macam, varian-varian pun dah macam-macam yang baru pun semua kan, dah menular dari negara ke negara. Jadi nasihat daripada Arif, lakukan gaya hidup sihat. Tak kisahlah anda perlu ditidurkan ataupun tidak, wabak COVID-19 pun sekarang dah mula menular. Betul. Dan peningkatan kes pun makin tinggi. Okey, baik doktor, terakhir
mewakili rakan-rakan dan Barisan Harapan boleh saya katakan dah lama tak dengar perkataan Barisan Harapan sejak COVID-19 dah mula lumpuh, rantaian pun putus, Barisan Harapan ni dah mula jarang-jarang kita dengar. Jadi mewakili staf perubatan Barisan Harapan ni, jadi apa saranan ataupun nasihat doktor kepada masyarakat luar sana yang masih lagi dengan stigma ditidurkan ni, yang mengatakan akan berakhir dengan kematian. Jadi mungkin ada sedikit nasihat, kata-kata daripada doktor sendiri untuk mereka berkenaan dengan stigma ditidurkan ni. Rasa berkaitan dengan stigma orang ramai, mungkin bahawa satu tindakan tu doktor bukanlah buat sesuka hatilah. Sebenarnya dia bersebab dan asas yang munasabah. Cuma mungkin ramai boleh bertanya kepada doktor yang merawat, apakah ada pilihan kedua, atau apakah perkara ini boleh ditangguhkan, dan doktor akan menjelaskannya. Perkara-perkara yang bukan kecemasan macam elektif tu mungkin doktor bolehlah melihat ruang-ruang lain, macam kalau bius tempat dan sebagainya. Tapi kalau segi kecemasan tu kebanyakannya adalah keperluan kepada pesakit lah. Jadi kadang-kadang masa yang ada tu tak banyak. Doktor mungkin tak dapat nak terangkan dengan lebih jitu atau panjang lebar. Jadi mungkin boleh melihat apakah asas dia. Kalau asas tu satu nampak kecemasan, selalunya bersetuju je lah. Sebab kalau kita tak buat pada masa tu, dia mungkin mati lebih awal. Begitulah. Tapi bukanlah juga dengan ditidurkan ni adalah rawatan definitif. Dia boleh sembuh. Jadi dia melihat apakah kecederaan atau penyakit yang dialami lah. Contoh kalau COVID tengah meningkat kan, kalau COVID kategori 5, jadi mungkin perlukan oksigen. Jadi doktor akan bagi secara bukan invasif dulu. Kalau gagal terpaksalah ditidurkan. Jadi mungkin di sini lebih punca pada penyakit COVID, bukanlah kepada proses ditidurkan itu sendiri. Itu yang boleh saya sampaikan supaya melihat asasnya dan cuba fahami bahawa ada asas-asas perubatan menyebabkan keperluan ditidurkan ini dibangkitkan bagi satu kes tersebutlah. Okay, baik. Terima kasih doktor. Jelas, padat, perkongsian pun sudah ada daripada orang individu yang pernah ditidurkan, pengalaman beliau. Jadi saya kira isu kita pada hari ini yang mana menjadi bualan juga ketika ini, iaitu isu ditidurkan ni. Semoga podcast kita pada hari ini, perbincangan kupasan kita hari ini dengan panel kita yang bukan calang-calang, antaranya pakar perubatan dan juga individu yang pernah ditidurkan. Semoga perkongsian dalam podcast kali ini mendapat manfaat dan juga penjelasan berkenaan ditidurkan dengan lebih menyeluruh. Saya kira setakat ini saja perkongsian kita dalam podcast apa-apa saja yang dibawakan khas oleh Harian Metro. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Asriza Aris. Assalamualaikum, salam jemaat, salam hormat.